بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Babul ikramid dhaif, bab memuliakan tetamu. Tetamu ialah orang yang datang ke tempat kita, orang yang datang ke rumah kita. Menghormati sesama manusia merupakan amalan baik. Sifat memuliakan tetamu serta bergaul baik dengan mereka untuk menerakkan silaturahim ada satu sifat terpuji yang sangat dituntut oleh Islam, di mana berbuat baik kepada tetamu ini menjadi amalan semenjak zaman dahulu, semenjak di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Amalan baik yang diamalkan sejak dulu kala lagi. Perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin faqarrabahu ilaihim qala alla ta'kulun. Surah Az-Zariyat ayat 24 hingga 27. Artinya, wahai Muhammad, adakah sudah sampai kepadamu berkenaan akhlak Nabi Ibrahim, seorang yang memuliakan tetamu, tatkala masuk mendapatkannya lalu dia memberi salam dengan berkata, selamat sejahtera kepadamu wahai Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, selamat sejahtera. Dan Nabi Ibrahim tidak mengenali tetamu yang datang kepadanya, tetapi Nabi Ibrahim telah menghidangkan satu hidangan, iaitu daging anak lembu yang dipanggang, di mana Nabi Ibrahim seorang yang sangat terkenal dengan amalan baik. Antara amalan yang terkenal pada Nabi Ibrahim ialah memuliakan tetamu. Jadi satu hari ketika Nabi Ibrahim berada di rumah dia, tiba-tiba datang beberapa orang pemuda yang kacak, dan Nabi Ibrahim tidak mengenali mereka. Tapi dah orang itu pergi ke rumah dia, beri salam. Nabi Ibrahim mempelawakan pemuda ini masuk ke dalam rumah dan dilayan dengan penuh hormat. Kemudian Nabi Ibrahim pergi tanya isteri dia, apa makanan yang ada yang boleh dihidangkan kepada tetamu? Isteri dia kata tidak ada makanan untuk dihidangkan kepada tetamu. Nabi Ibrahim pun keluar cari kalau ada makanan di keluar rumah. Kita kalau kampung tepi rumah ada ubi, carilah apa yang ada, ubi ke buah kayu ke.
Akhirnya dia terpandang anak lembu dia. Kebetulan Nabi Ibrahim ada lembu. Maka dia telah menyembelih anak lembu dan dipanggang. Setelah dia panggang, masak, dia pun hidang di hadapan tetamu dia. Dia kata makanlah. Tiba-tiba tetamu tu tak ambil. Nabi Ibrahim pegang tangan dia, letak di atas daging panggang tu. Dia tak ambil juga. Akhirnya timbullah perasaan yang tak baik pada hati Nabi Ibrahim. Adakah orang yang ada depan aku ni seorang yang jahat, ataupun siapa mereka? Bila malaikat tengok Nabi Ibrahim ni takut, dia memperkenalkan diri dia. Dia kata, wahai Ibrahim, jangan takut, kamu jangan bimbang. Kami ini adalah utusan Allah yang Allah utuskan kepada kaum Nabi Lut. Dan Allah telah memuliakan kamu. Kami datang kepadamu dengan perintah Tuhan. Allah suruh ziarah kamu, menunjukkan ziarah ni satu amalan mulia. Kemudian Allah suruh kami sampaikan berita gembira kepadamu. Berita gembira itu ialah Nabi Ibrahim akan dikurniakan seorang anak melalui Sarah. Nabi Ibrahim dah ada anak melalui Hajar yang bernama Ismail yang tinggal di Mekah. Sekarang Tuhan nak bagi lagi anak melalui isteri pertama Sarah. Dah Sarah dengar perbualan ini. Bila dia dengar, dia rasa pelik. Ketika aku sudah terlalu tua, ketika suamiku dah tua, baru nak bagi anak. Ini suatu yang tak mungkin berlaku. Kenapa tak bagi ketika aku masih kuat, masih muda? Malaikat kata, Allah boleh buat apa saja. Allah boleh buat apa yang manusia tak mampu nak fikir. Jadi apa yang nak beritahu dalam ayat ini, bagaimana kesungguhan Nabi Ibrahim meraihkan tetamu yang datang ke rumahnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, waja'ahu qaumuhu yuhra'un, waja'ahu qaumuhu yahra'una ilaih, wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at, qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wala tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Dan kaumnya telah datang meluru kepadanya dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya, sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Lalu Nabi Lut berkata, wahai kaumku, di sini ada anak perempuanku, mereka lebih suci bagimu, dan kawinlah dengan anak-anak perempuanku. Takutlah kamu kepada Allah, dan jangan kamu memalukan aku di hadapan tetamuku ini. Tidakkah ada di kalangan kamu lelaki yang bijaksana, yang berakal, yang boleh beri nasihat kepadamu? Ini cerita di rumah Nabi Lut. Apabila tetamu yang datang di rumah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim layan dengan baik. Kemudian dia menyampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim bahawa Nabi Ibrahim akan dikurniakan seorang lagi anak yang bernama Ishak. Daripada Ishak ini berkembangnya
keturunan Bani Israel. Ishak dimuliakan oleh Allah dengan dipilih menjadi Nabi. Kemudian Ishak dapat anak yang bernama Yakub, juga dipilih menjadi Nabi. Yakub ada anak yang menjadi Nabi yang bernama Yusuf. Dan berkembangnya zuriat. Kemudian lahirlah ramai di kalangan Bani Israel yang dipilih oleh Allah menjadi Nabi. Ianya bermula dengan kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Sebab itu Nabi Ibrahim dikenali dengan Abul Anbiya, ayah kepada Nabi-Nabi, kerana ramai di kalangan zuriat dia yang dipilih menjadi Rasul dan Nabi. Setelah tetamu ini beredar dari rumah Nabi Ibrahim, para malaikat tadi pergi ke rumah Nabi Lut. Ulama tafsir menyebut malaikat yang datang itu antaranya malaikat Jibril alaihissalam yang menjadi pemimpin kepada semua malaikat. Malaikat Mikail, ada malaikat Israfil. Ini di antara pemimpin malaikat yang menjadi tetamu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam. Ketika berada di rumah Nabi Lut, malaikat ni dia dengan rupa yang kacak, rupa anak muda, rupa pemuda-pemuda kacak. Bila dia berada di rumah Nabi Lut, isteri Nabi Lut telah khianat. Isteri Nabi Lut beritahu kepada orang kampung, di rumah dia ada tetamu, ada pemuda-pemuda yang kacak. Maka orang kampung datang beramai-ramai. Di mana masyarakat Nabi Lut terkenal dengan masyarakat yang melakukan amalan liwat, yang melakukan hubungan kelamin sesama lelaki, yang melakukan amalan yang terkutuk. Jadi Nabi Lut juga tidak mengenali bahawa yang ada dalam rumah dia itu adalah malaikat. Nabi Lut menyangka mereka adalah pemuda-pemuda di kalangan manusia. Maka setelah orang kampung, jiran-jiran dan masyarakat Nabi Lut mengetahui di rumah Nabi Lut ada tetamu, maka dia datang beramai-ramai menggempur rumah Nabi Lut. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Mereka datang beramai-ramai mengepung rumah Nabi Lut. Dan Tuhan kata, wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dan kaum Nabi Lut ni memang terkenal dengan amalan liwat, amalan keji yang meliwat lelaki. Lalu Nabi Lut yang menyedari rumah dia dikepung oleh penduduk kampung dia, Nabi Lut merayu, ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi. Nabi Lut kata, wahai kaumku, di sana ada anak-anak perempuanku yang sangat sesuai untuk kamu, yang suci, yang baik. Di mana ulama tafsir kata maksud anak perempuan ialah kaum dia yang beriman, perempuan-perempuan yang menjadi rakyat di negeri itu. Kerana Nabi dia merupakan tarah ayah kepada umat dia. Jadi Nabi Lut berkata, di sana ada perempuan-perempuan yang baik, yang boleh jadi pasangan hidup kamu. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu ganggu tetamu yang ada di rumahku. Jangan kamu menyakitkan hati mereka. Tidakkah ada di kalangan kamu ni cerdik pandai, orang yang boleh beri nasihat? Dia jawab, wahai Lut,
Takkan kamu tak tahu, kami ini bukan minat pada perempuan. Kami ini suka kepada lelaki-lelaki kacak, terutamanya yang ada dalam rumahmu. Nabi Lut merayu lagi. Nabi Lut kata, jangan ganggu dia, tetamu aku. Bersungguh-sungguh Nabi Lut merayu kepada orang yang kepung rumah dia. Akhirnya bila malaikat tetamu yang di dalam rumah Nabi Lut ni ditengok, bersungguhnya Nabi Lut merayu supaya kaum dia tak ganggu mereka yang ada dalam rumah Nabi Lut ni. Maka lalu tetamu Nabi Lut berkata, wahai Lut, kamu jangan bimbang tentang keselamatan kami. Kami ini utusan Allah. Kami ini para malaikat yang diutuskan oleh Allah kepadamu. Jadi apa yang nak diberitahu di sini, bagaimana kesungguhan Nabi Lut memelihara tetamu dia. Kalau tadi Nabi Ibrahim memuliakan tetamu, menyediakan makanan, beri layanan yang baik. Yang ini Nabi Lut, dia mempertahankan maruah, mempertahankan keselamatan tetamu dia. Begitulah amalan Nabi-Nabi dalam memuliakan tetamu. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berkenaan dengan amalan memuliakan tetamu ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesiapa yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Allah, yang yakin dengan janji Allah, yang percaya kepada adanya negeri akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia menyambung silaturahim, berbuat baik sesama manusia. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan Nabi kata sesiapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap percakapan yang baik ataupun dia diam. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi sebut di antara perkara yang berkait dengan iman, berkait dengan keimanan manusia, perkara yang menjadi tanda kepada orang-orang yang beriman. Di antara sifat orang-orang yang beriman, Nabi sebut di sini 3 perkara. Yang pertama Nabi sebut memuliakan tetamu. Sebagaimana disebut oleh para ulama, tetamu ni dia mari ke rumah kita, dia mari dengan rahmat daripada Allah. Dia mari dengan rahmat Allah. Bila dia masuk ke dalam rumah kita, Allah merahmati orang-orang yang ada dalam rumah itu. Kemudian bila dia keluar dari rumah kita, Tuhan ampunkan dosa tuan rumah. Dan disebut Nabi Ibrahim tiap-tiap hari dia tunggu orang nak ajak minum bersama, nak ajak makan bersama di rumah dia, dengan harapan orang itu akan jadi tetamu dia. Dan Nabi Ibrahim memang terkenal dengan seorang yang sangat memuliakan tetamu. Dan begitu juga
Ada zaman Nabi Muhammad menyebut besarnya kelebihan orang yang memuliakan tetamu. Banyaknya kelebihan rumah yang banyak tetamu. Sebab tu kalau kita buat rumah biar niat nak terima tetamu, suka orang datang, suka ibu bapa kita mari rumah kita, suka saudara mara kita mari rumah kita. Kerana bila dia mari, ada kebajikan untuk kita. Tuhan sediakan pahala kepada tuan rumah yang memberi layanan baik kepada tetamu dia. Lebih-lebih lagi orang yang jadi tetamu itu orang yang mempunyai kedudukan yang tersendiri. Umpamanya dia ada ibu bapa kita, dia ada guru-guru kita, dia adalah orang soleh, maka alangkah beruntungnya kalau orang itu menunaikan tanggungjawab memuliakan tetamu. Sudah tentu dia akan diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di zaman jahiliyah masyarakat Arab memang menjadi amalan orang Arab, dia suka memuliakan tetamu. Bila datangnya Islam mengekalkan amalan itu. Sehingga Nabi sebut di antara sifat orang yang beriman ialah dia memuliakan tetamu dia. Kemudian yang kedua Nabi sebut dalam hadis ini, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Kalau orang tu beriman, benar-benar dia percaya kepada Allah, percaya kepada balasan Allah, percaya adanya hari akhirat, adanya syurga neraka, Nabi kata hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Lawan kepada hubung, kelahi, putus hubungan silaturahim, kelahi, bermusuh sesama manusia. Kelahi ni ada satu sifat yang dicela. Kita diajar supaya menghubungkan silaturahim. Kerana Allah sangat kasih kepada orang yang berbaik antara satu sama lain. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kata tak sempurna iman seseorang di kalangan kamu sehinggalah dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia. Apa yang dia suka berlaku pada diri dia, perkara itu juga dia suka berlaku kepada saudara dia. Apa yang dia tak suka berlaku pada diri dia. Kita tak suka kita ni dihina oleh orang, kita tak suka orang pencuri masuk rumah kita, kita tak suka benda tu, tak suka benda ni. Maka setiap benda yang kita tak suka pada diri kita, kita juga tak suka perkara itu berlaku kepada saudara kita. Apa yang kita suka, sesuatu itu berlaku pada diri kita, kita juga suka ianya berlaku pada saudara kita. Jadi Nabi kata, kalau orang tu dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Di sana ada hadis lain yang Nabi sebut, siapa yang suka dimurahkan rezeki dan diberkati umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Hendaklah dia berkasih sayang sesama manusia, sesama Islam. Seterusnya Nabi sebut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, hendaklah dia bercakap percakapan yang baik. Dia kena jaga tutur kata dia. Kalau tidak ada sesuatu yang nak dicakapkan, tidak ada sesuatu yang nak diucapkan, maka hendaklah dia diam. Peliharalah lidah. Bila seseorang tu pelihara lidah, dia akan selamat. Sebab Nabi sebut,
Orang Islam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik, orang Islam yang beramal dengan Islam, ialah orang Islam itu, orang Islam lain selamat daripada disakiti oleh lidah dia dan tangan dia. Kalau kita ni benar-benar beramal dengan Islam, maka tidak ada orang yang jadi mangsa kejahatan lidah kita. Tidak ada orang Islam yang menjadi mangsa kejahatan tangan kita. Maka dengan sebab itu Nabi kata jagalah lidah. Antara maksiat lidah, antara maksiat lidah yang pertama berbohong, yang kedua mungkir janji, yang ketiga mengumpat, menghina, mencela orang, melaga-lagakan orang. Itu antara maksiat lidah. Maka jauhkanlah daripada maksiat lidah ini. Dan pernah ditanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang menyebabkan ramai orang masuk syurga? Nabi kata dia berpunca daripada amalan lidah. Orang tanya, hak masuk neraka, apakah punca ramanya orang masuk neraka? Nabi kata lidah. Sebab lidah ni dia boleh menyebabkan sesuatu yang haram jadi halal, halal jadi haram, dan boleh jadi belaka. Contohnya, perempuan yang asing, tak halal kita setuh dia, tak halal kita tidur sekali dengan dia. Tapi bila kita jawab nikah, kita terima. Lidah tu kan jawab kan. Bila kita jawab nikah, aku terima nikah, halal kita duduk dengan dia. Sama kan benda halal, tengah-tengah molek jadi isteri kita. Kita kata aku cerai kamu, haram lah hubungan kita dengan dia. Barang kita boleh jadi milik orang kerana lidah kau. Barang kita, kita kata ni buah durian saya nak beri kau, jadi hak orang. Asal milik kita kerana lidah, dia berubah milik. Tu hebatnya lidah. Jadi Nabi kata, pelihara lidahmu. Mu pelihara lidah daripada mengeluarkan kata-kata yang tak baik. Kalau tak ada modal nak sembang, tak ada modal nak bercakap, lebih baik kamu diam. Diam itu menyelamatkan. Jadi hadis ini, kesimpulan daripada hadis ini, Nabi sebut antara sifat orang-orang yang beriman, antaranya ialah memuliakan tetamu. Dia suka hati orang mari rumah dia. Dia suka hati ada tetamu di rumah dia. Dia layan dengan baik. Dia menyedari tetamu itu ada kurniaan Tuhan. Orang ada rasa nak pergi rumah dia. Jadi tetamu ni, dia mari ke rumah kita, dia mari dengan rahmat. Tuhan bagi rahmat ke tuan rumah. Dan bila dia berundur keluar dari rumah kita, Allah mengampunkan dosa orang yang ada dalam rumah tu. Seterusnya, wa an Abi Suraih Khuwailid ibn Amru al-Khuzai radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu jaizatahu. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yawmuhu wa laylatuhu wa diyafatu salasatu ayyam fama kana wara'a dhalika fahuwa sadaqah alaih. Muttafaqun alaih. Dari Abi Suraih Khuwailid bin Amru al-Khuzai, katanya, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesiapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya
dengan memberi layanan yang baik lagi sempurna. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan sempurna? Layan macam mana?" Nabi kata, memberi layanan yang baik pada siang dan malamnya. Siang ajak dia makan, berbual dengan dia. Kemudian malam sediakan tempat tidur untuk dia. Maka itu maknanya kamu memberi layanan yang sempurna. Dan tetamu tu Nabi kata 3 hari. Lebih pada 3 hari itu terpulang kepada tuan rumah. Tuan rumah kata, hamba setakat 3 hari ni boleh duduk rumah hamba. Saya lebih pada tu tak mampu kau. Macam orang nak pergi atau anak masuk universiti, ada lama kawan dia dekat Kuala Lumpur nak tumpang bermalang. Kalau dia sanggup berapa hari, lepas pada tu dia ada kerja ataupun macam-macam lah masalah orang. Jadi tetamu dia kena faham, dia kena jaga juga adab tuan rumah. Dan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, bila Nabi nak masuk ke Madinah, orang bergebu-gebu nak tarik tali unta Nabi. Nabi kata, biarkan, jangan pegang tali unta tu. Fa innaha ma'muratun, kerana unta ni dia diperintah oleh Tuhan. Oleh Tuhan dia. Sampai masa Tuhan suruh berhenti, dia berhenti. Masing-masing mengharapkan unta tu berhenti depan rumah dia, dengan harapan Nabi akan jadi tetamu dia. Tiba-tiba unta tu berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Suka hati Abu Ayyub. Rumah Abu Ayyub 2 tingkat. Jadi bila siapa tu, Abu Ayyub pelawa Nabi masuk. Nabi pun masuk dalam rumah. Abu Ayyub kata, "Wahai Rasulullah, rumah saya 2 tingkat. Rasulullah nak duduk atas ke nak duduk bawah?" Nabi kata, "Biar saya duduk bawah lah, kamu duduk atas." Dia pun naik, dia duduk atas. Lalu dia rasa tak baik, bawah kita ada Nabi. Dia turun, "Wahai Rasulullah, Rasulullah duduk atas, saya rasa bersalah. Rasulullah duduk bawah, saya duduk atas." Nabi kata, biarlah saya berada di tingkat bawah, kerana ramai tetamu nak jumpa saya." Dia pun duduk atas. Masuk pun atas tu, payah air buat naik atas tu, tak dekat atas. Malam tu dia bergurau dengan bini dia. Suka hati. Dia katakan banyak-banyak rumah di Madinah, Rasulullah duduk rumah kita terpilih. Dia galak suka terbalik payah air. Takut air menitik, kena Nabi dia lak dengan kain. Dia ambil bata, ambil kain selimut dia lak. Esok dia cerita lak ke Nabi, "Semalam payah air balik wahai Rasulullah. Kerana saya suka hati berdoa, melapak-lapak balik payah air." Jadi dia memberi layanan yang baik, dan Nabi berterima kasih kepada Abu Ayyub yang telah memberi layanan yang baik. Pernah berlaku di Madinah. Di Madinah ada seorang, dia sembahyang di masjid Madinah. Dia orang musafir. Dia nak tumpang bermalang. Jadi dia beritahu ke Nabi, "Saya nak tumpang bermalang wahai Rasulullah, esok nak teruskan perjalanan." Lalu Nabi pun buat pengumuman. Nabi kata, "Siapa di kalangan kamu yang nak bawa balik orang ni jadi tetamu dia pada malam ini?" Ramai yang angkat tangan. Nabi beri kepada orang yang mula-mula angkat tangan. Nabi kata, "Mengikut orang ni lah bawa balik rumah dia." Dia nak tetamu itu kerana nak kelebihan. Tetamu berada di rumah. Tidak tahu rumah dia ada makan kenang ke tak. Tidak tahu kain selimut ada ataupun tidak. Batal ada cukup ke tak. Tidak tahu.
Keluar balik. Siapa rumah dia, dia masuk jumpa isteri dia. Dia kata kita ada tetamu nak tidur rumah kita. Kemudian kena sedialah makan malam. Bini dia kata tak ada benda satu. Nak makan apa? Ada makanan untuk anak masak makan esok. Kalau zaman dulu orang bakar pisang makan budak kecil. Ubi. Jadi dia kata makanan anak nak makan esok ada. Tu pun cukup makan seorang je. Garu pala kawan tu. Takkan nak tahu balik mula masjid ambil air tak jadi dah. Balik rumah. Kedah-kedah pun tak ada. Dia pun bincang dengan isteri dia. Dia kata begini. Mu isilah makanan tu dalam pinggang. Dan macis mari sini aku pegang. Dan aku buat terbalik pelita ni, lilin ni, api padang. Aku tanya kamu, macis duduk mana? Mu jawab tak tahu pasal macis ada dengan aku kan. Jadi dia pun pergi ambil lah makanan di dapur, hidang kepada tetamu. Dia pun buat sambil dia berjalan tu, dia jatuh pelita tu. Padang. Allah dah tergelak dah rumah kita. Dia tanya isteri dia, macis duduk mana? Isteri kita mana tahu, tak tahu duduk mana. Padahal macis dengan dia ni. Dia tak nak nyalakan supaya tak kelihatan sedikitnya makanan. Lalu dia kata ke tetamu dia, makanlah. Dalam gelap. Isteri saya tak tahu macis dia ada di mana. Padahal ada macis dia simpan. Dia pun tetamu dia makan. Lepas makan, dia sembah-sembah tidur. Esok subuh dia sembahyang subuh, bawa tetamu dia pergi ke masjid. Nabi senyum dah. Nabi tengok. Nabi kata aku tahu belaka dah. Jibril beritahu dah aku apa yang berlaku di rumahmu. Semoga Allah memberi kelebihan kepadamu. Itu ada mana seorang yang tahu kelebihan tetamu ada di rumah. Dia sanggup bersusah payah untuk memberi layanan sekadar yang termampu kepada tetamu dia. Jadi kita hari ini rumah comel-comel, tapi ada orang tidak suka mari rumah dia. Dia kata bimbang takut kotor rumah, ganggu dia nak berehat macam-macam. Ni rugi. Patutnya kita senang hati terima tetamu. Sebab tu ada adab kita dengan tetamu. Yang pertama, bila tetamu mari, kita tunjuk muka manis, bermanis muka, tanda kita senang hati menerima tetamu. Yang kedua, kita jamu dia apa yang ada. Yang ketiga, layan dia bercakap. Kemudian bantu dia kalau dia memerlukan bantuan, minta pandangan ke, minta tolong ke, kadar yang kita boleh. Kemudian kalau dia nak bermalam, sediakan tempat dia bermalam, bagi apa yang patut, bantal ke, selimut. Kemudian bila dia nak balik, hantar dia sampai kat pintu. Kalau zaman sekarang orang ada kereta atas, sampai kat kereta. Tunjukkan muka bahawa kita suka dia berkunjung ke rumah kita. Ini adalah antara amalan yang mulia, amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi-Nabi. Dan amalan ini juga berkait dengan keimanan seseorang. Kerana Nabi sebut antara sifat orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, ialah memuliakan tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Jadi mudah-mudahan dengan kita memuliakan tetamu, kita akan berbangga di hadapan Tuhan. Inilah pahala kita. Kita nak puasa tiap-tiap hari tak larat.
Nak sembahyang sunat banyak tak mampu. Jadi antara amalan yang baik adalah amalan memberi layanan tetamu, lebih-lebih lagi tetamu itu ada orang soleh. Maka mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat secara tak langsung kita mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang menghidupkan sunnah yang telah diamalkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sekadar itu saja untuk malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.